Bayangkan, korang tengah buat kerja, lepas tu rehat kejap, minum air ke apa kan. Datang balik dekat tempat kerja, tengok-tengok kita punya kerja ni kena hack. Sumber pendapatan utama pula tu. Aduh. Agak-agak kan? Apa rasa dia? Ini berlaku pada saya sejak 4 hari lepas. Saya punya YouTube kena hack, saya punya Facebook kena hack dan puncanya adalah saya punya email kena hack. Ni, tengok ni. Ini email awal saya dengan Google. Saya akan ceritakan macam mana saya settlekan masalah ni, tapi saya nak cerita dulu kenapa jadi. Jujur saya kata adalah kerana careless ataupun kecuaian saya sendiri. Saya dah lama buat konten, saya dah lama buat bisnes dekat internet ni. Jadi bila dah lama buat bisnes dekat internet ni, saya banyak akaun email tau. Tengok ni, ini password manager saya. Ada macam-macam email dan akaun servis yang saya langgan. Daripada cloud storage, server sampailah lagu. Bila saya ada banyak subscribe servis-servis online ni, ada part servis tu saya tak boleh ada banyak user. Sebab bila nak tambah user banyak, saya kena bayar lebih. Jadi untuk menjimatkan duit saya limitkanlah user. Saya share lah. Saya create satu user ni, saya share dalam saya punya team. Team saya boleh access satu user ni. Tapi masalahnya, disebabkan saya dah bisnes online ni lama, buat konten, buat jual servis apa semua kan, email saya banyak. Jadi ada email-email lama ni yang saya tak pantau sangat. Mungkin password tu unik, tapi password tu saya dah share dengan ramai orang. Lepas tu pula saya tak buat two-step authentication ataupun 2FA ataupun two-step verification. Ikutlah, password tu adalah step pertama. Step kedua mungkin kita gunakan kita punya handphone untuk sahkan kita punya login tu. Contohlah, saya nak set up satu cloud storage. Contoh yang ini saya guna daripada Synology DS923 Plus. Ini yang baru. Dia ni NAS, Network Attached Storage, tapi kita boleh jadikan dia cloud storage. Kalau dulu saya pakai yang 2B, yang ini dia 4B ataupun saya boleh letak 4 disk. Banyak sikit lah storage saya boleh simpan. Saya dah tak guna dah Google Drive sebab Google Drive ni limited lah. Saya punya file saya dah lebih 10 terabyte dah. Jadi kalau guna Google Drive tak berapa relevan. Lagi-lagi banyak user pula tu kan. Tu yang saya kena set up cloud storage sendiri macam ni. Cost tu lebih efektif lah. Kalau Google Drive memang sebulan tu beratus kena bayar dah ni. Bagi saya settle kejap. Okay, masuk cukupkan 4 disk. Saya cocok power dan connect pada saya punya router. Ambil laptop dan saya boleh terus access dan set up saya punya NAS ni. Tak lama pun, dalam 10 minit je saya set up Synology punya NAS ni. Cuma bila part user punya account ni, saya kena tambah satu lagi step, iaitu nak tambah two step authentication. Saya akan sahkan dengan saya punya, nampak tu, two factor authentication kan. Saya setkan dia, masuk password, setuju, then saya kena install apps. Kalau untuk Synology ni, nama app tu adalah Secure Sign In. Dapat dia punya key, masukkan, save, dah settle, two step. Baru secure account. Biasanya untuk safety account kita ni pakai two step verification dah okey dah. Kita boleh nak tambah lagi satu lagi layer keselamatan, contohnya pakai physical key macam UB key. Boleh, tapi saya tak berapa minat sangat sebab takut kalau key tu hilang, satu hal lagi leceh kan. Bagi saya two step dah key okey untuk account. Sebelum saya share macam mana saya dapatkan balik account YouTube, Facebook dan email saya nak share beberapa tips macam mana kita nak jaga kita punya account. Apa yang kita boleh buat? Antaranya adalah waspada link dalam email. Kalau nak install app dalam handphone, jangan install saja. Install dari sumber yang selamat. Contohnya Google Play ataupun Apple App Store. Untuk browser kita pula, jangan main install je extension. Ada website yang minta kita install app dalam Facebook. Bahaya ni. Untuk password pula, kena berbeza setiap platform. Satu lagi cara baru yang kita boleh guna untuk login tanpa guna username dan password ni adalah dengan menggunakan passkey. Tapi passkey ni masih baru lagi lah. Tak banyak lagi platform yang ada guna passkey ni. Tengoklah masa depan mungkin ramai guna kot. Alright, sekarang saya nak cerita pula macam mana saya dapatkan semula akaun YouTube, Facebook dan akaun email saya. First, YouTube. Saya ada banyak channel YouTube. Contoh kat sini nampak ada banyak channel kat situ kan. Jadi setiap channel ni saya dah assign admin yang berbeza tau. Contoh dekat sini permission, kita boleh manage permission. Okey, contoh Berani Buat, saya boleh manage permission yang ada dekat Berani Buat ni. Ada banyak admin ke saya boleh set. Untuk sekarang saya dah tinggal satu je lah sebab saya dah buang beberapa admin lain. Ni saya nak tambah balik. Sebab kalau boleh, jangan guna email owner untuk urusan bisnes ni. Biar email owner ni kita rahsiakan. Bila buat bisnes, kita pakai email satu lagi. Saya kena hack ni dekat email bisnes. Jadi saya boleh gunakan email owner asal ni untuk chat dengan Google.
Nanti akan keluar chat kat sini kan. Dia akan tunggulah giliran kita. Kita boleh direct chat dengan Google. Kita bagi tahu staff Google di mana kita sudah dihack. Dan kita tak boleh access kita punya email. Nanti dia akan guide macam mana nak settlekan masalah kita. Kalau macam ni, contoh saya dapat email daripada Google, kita akan follow je dia punya step satu per satu. Disebabkan ini adalah manual punya recovery, dia akan take time sikit. Saya settlekan dalam 3 hari macam tu lah. Dia nak sahkan macam-macam. Alhamdulillah dah settle. Sekarang Facebook. Pergi ke facebook.com/hack. Bila email ni dia dah dapat hack, dia akan cuba hack macam-macam lain. Jadi Facebook ni for sure lah antara tempat pertama dia akan cuba hack juga. Jadi pergi kat sini dan follow the step. Sebab email kita dah dapat, kita insyaAllah dapatkan platform Facebook juga. Dia punya feeling tu masa kena hack, menggigil-gigil tangan saya ni. Sambil saya usahakan kaedah yang saya share tadi tu. Gigil tangan. Berhari saya cuba dapatkan balik. Yang penting bila kena hack ni, cepat-cepat kita cuba dapatkan balik. Semakin kita delay, semakin rendah potensi untuk kita dapatkan semula akaun kita. Okay, tu je. Kalau korang nak support konten-konten education dekat Berani Buat ni, boleh join Berani Buat punya Patreon. Ada beberapa belas lah join sekarang ni. Saya kalau boleh nak cukupkan 100 orang, akan bantu sikit kewangan saya untuk produce education content. Tapi target saya nak dapat 1000 orang. Sebab kalau dapat 1000 orang yang join saya punya Patreon ni, saya boleh tambah editor, saya boleh tambah cameraman dan saya boleh tambah engineer yang akan bantu saya untuk produce banyak lagi content education yang menarik. Jumpa dalam next video.